عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, uraikan ikatan pada lidahku, semoga dipahami perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tentunya dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjemaah. Kemudian kita melapangkan sedikit masa untuk kita sama-sama berbincang berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quranul Karim, atau nanti di sana barangkali ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan bimbingan daripada Al-Quranul Karim dan hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menambahkan kefahaman kita kepada Islam, dapat menambahkan kefahaman kita kepada kewajipan-kewajipan yang kita kena laksanakan. Yang saya percaya semua tuan-tuan, puan-puan termasuk saya, ada orang-orang ataupun ada anak pinak, saudara mara yang duduk di bawah, yang ada hubungan dengan kita, yang sebahagiannya menjadi tanggungjawab kita untuk sama-sama kita bantu mereka, mengajar mereka, menasihati mereka tentang Islam, tentang agama ini. Kalau kita tahu, maka ada tanggungjawab kepada kita untuk menyampaikan. Kalau kita nampak orang buat silap sebagainya, maka menjadi tanggungjawab kita untuk membetulkan kesilapan itu. Maka moga-moga dengan sedikit perbincangan ini menjadi bekalan kepada kita, menjadi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan tanggungjawab tadi. Tanggungjawab membimbing orang-orang di bawah tanggungan kita. Kita tengok secara perbandingannya, kalau ada kereta yang lalu tepi jalan kemudian jatuh ke dalam gaung, ke dalam parit dan sebagainya,
jatuh dalam parit. Maka akan datang lepas tu kereta yang tarik, lori yang tarik dan sebagainya. Lori yang mai tarik itu tentulah, atau kereta yang nak tarik itu tentulah lebih besar daripada kereta yang masuk dalam lubang tadi. Kalau yang jatuh dalam lubang tu kereta X70 Proton tu, China mari kan, kereta Proton tu hebatlah tu, besar kan, jatuh dalam parit. Yang mai nak tarik kereta X70 itu adalah kereta kancil. Boleh tarik ke tak boleh tarik? Sekali dia tarik, sekali dengan kancil tu masuk dalam parit tersebut. Maka begitulah perbandingan kita ni yang ada tanggungjawab orang di bawah kita untuk kita memperbetulkan atau mengajak mereka dan sebagainya. Kan? Maka kita ni kena kemas sikit ataupun kena ada ilmu dan pengetahuan supaya kita ni dapat membawa mereka itu ke arah kebenaran ataupun jalan yang diajarkan oleh Islam. Kita tak mau jadi seperti kereta kancil tarik X70 sekali dengan kita masuk ke dalam parit ataupun ke dalam gaung. Jadi itu sebagai, moga-moga kita dapat memperkuatkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, tujuan kita untuk sama-sama membantu membimbing orang lain juga untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah selagi kita hidup ni, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ambil kesempatan sedikit pada malam ini untuk menyebut atau berbincang, berkongsi tentang istiqamah atau al-istiqamah. Satu perkataan yang kita biasa dengar, terutamanya dia menjadi isu ataupun cabaran kepada kita selepas daripada bulan mulia Ramadan. Kemudian kita dah masuk bulan Syawal. Kemudian hari ini masuk pula kita dalam bulan Zulqa'dah, salah satu daripada bulan-bulan haram. Salah satu daripada bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Jadi tradisi orang Arab sebelum daripada Islam, mereka menjadikan bulan ini adalah bulan-bulan haram yang mereka letak senjata. Mereka tidak berperang bergaduh kerana menghormati bulan haram ini. Kalau bulan 3 ni, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram adalah bulan-bulan mereka melaksanakan urusan haji. Zulqa'dah urusan mereka nak bertolak, nak pi melaksanakan ibadah haji. Bulan Zulhijjah adalah bulan mereka melaksanakan ibadah haji, dan bulan Muharram itu adalah bulan mereka berangkat balik. Jadi mereka berhenti saat perang, bergaduh dan sebagainya. Tera orang Arab jahiliah tu kan, tera jahiliah macam tu pun ada masa dia berhenti bergaduh. Kalau kita ni tak kira bulan, tak kira masa nak bergaduh, maka kita lebih teruk daripada puak-puak jahiliah ini. Kan? Yang tak berhenti-berhenti, kira nak gaduh je, nak berkelahi saja. Maka kita begitu keadaannya. Kerana ada benda-benda yang lebih penting, lebih penting, lebih nak mereka nak bagi keutamaan, fokus, maka mereka tinggal bab bergaduh, bab tak setuju dan sebagainya. Kerana memberi laluan kepada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada persoalan istiqamah ini. Istiqamah ini adalah satu perkataan Arab yang rasanya sudah jadi perkataan Melayu kita lah, dari antara perkataan-perkataan yang sudah kita biasa guna. Istiqamah macam perkataan-perkataan lain, perkataan dalam bahasa Arab yang lain kan, kita tafakur, tadabur,
Dah jadi perkataan-perkataan Melayu. Cuma kadang-kadang tu perkataan maksiat. Tu perkataan Arab. Cuma kadang-kadang dia punya pemahaman tu pada perkataan tu kadang dia lari sikit daripada maksudnya sebenar. Kalau perkataan maksiat, kadang setengah orang faham sebut pencegah maksiat. Maksiat tu dia nampak kalau duduk berdua-duaan gelap-gelap, tu maksiat. Lalu pencegah maksiat tu pun dia buat hatu je. Pencegah maksiat, kena faham maksiat tu kalau duduk dua-dua dan sebagainya sengat-sengat tu maksiat. Tak pakai tudung, tak tutup aurat, tak maksiat. Kan? Itu sedangkan makna maksiat itu adalah kalau kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu dah kira kita buat maksiat. Kemudian balik pada perkataan istiqamah. Istiqamah ni asal daripada perkataan qama, berdiri atau tegak. Berdiri ataupun tegak. Kita duduk tetap. Itu makna istiqamah dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, istiqamah ini maksudnya kita tetap terus dalam kita melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari segi ibadatnya, baik dari segi muamalatnya, baik dari segi akidahnya dan sebagainya. Jadi itu makna istiqamah. Kita kata konsisten, kita terus menerus istiqamah. Kalau kita kata setiap pagi lepas subuh kita baca Quran, kadang satu muka, kadang dua muka, tu nama istiqamah. Kita tak tinggal, kita buat. Kalau tak semuka, dua muka. Jangan bermuka-muka sudah. Kan? Baca Quran semuka, dua muka tak apa. Jadi itu istiqamah, kita berterusan. Berterusan. Itu yang dimaksudkan istiqamah ini, kita buat sesuatu tu secara berterusan. Dan kalau kita petiklah sedikit daripada apa yang disebut oleh para ulama, antaranya ulama tafsir, apabila mereka berjumpa atau bertemu dengan perkataan istiqamah ataupun apa yang ada kaitan dengan perkataan istiqamah ini dalam dari segi terbitan bahasa Arab ini, contohnya ayat dalam surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Qala al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala fi tafsir, dalam tafsirnya Ibn Katsir dalam tafsirnya dia kata makna summastaqamu, kemudian mereka tu beristiqamah, iaitu orang yang istiqamah ni maksudnya dia kata ai akhlasul amal lillah, iaitu orang yang istiqamah ni adalah orang yang ikhlas beramal kerana Allah, wa amilu bi ta'atillahi ta'ala ala ma syara'ahu Allahu lahum, dan mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Istiqamah ini maksudnya mereka buat semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata lagi seorang ahli tafsir, Al-Alamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'udi rahimahullahu taala, dalam tafsirnya dalam satu lagi ayat yang sebut tentang istiqamah, iaitu ayat surah Fussilat ayat ke-6, fastaqimu ilaih, adalah kamu istiqamah kepadanya. Maksudnya ai asluku as-siratal muwassil ila Allah Ta'ala, maksudnya hendaklah kamu ataupun ambillah jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala bitasdiqil khabar allazi akhbira bihi, iaitu dengan membenarkan, dengan yakin dengan apa yang disampaikan, diberitahukan dengannya, wattiba'il amri, dan mengikut segala perintah, wajtinabin nahyi,
dan meninggalkan larangan. Hazihi hiya haqiqatul istiqamah. Inilah apa yang hakikat kepada istiqamah. Summad dawamu ala zalika. Kemudian berterusan atas yang demikian, yakni berterusan pada menerima segala kewajipan, berterusan dalam mengikut segala suruhan atau perintah, kemudian berterusan dalam meninggalkan segala larangannya. Itu yang maksud istiqamah. Dan kata seorang lagi imam, iaitu Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, al-istiqamatu, istiqamah ini maksudnya hiya sulukus siratal mustaqim, adalah kita mengikut jalan yang lurus. Dan perkataan al-mustaqim itu pun asal daripada perkataan yang sama, qama, yang lurus, jalan yang lurus. Daripada mustaqim, daripada perkataan qama itu juga keluar perkataan al-mustaqim itu. Jadi istiqamah ni maksudnya kita berterusan, konsisten kita mengikut jalan yang lurus, iaitu jalan Islam. Wa huwa dinul qayyim, itulah jalan yang lurus ni, iaitu jalan Islam. Inilah jalan ataupun agama yang sebenarnya yang lurus. Min ghairi ta'arruj anhu, dan selamat daripada menyimpang daripada jalan yang lurus tu. Yamnatan wa yasratan, sama ada dia selamat daripada dia menyimpang, sama ada kiri atau kanan. Dan wa yashmulu zalika, dan termasuk demikian itu makna istiqamah tu fi'lut ta'at kullaha. Maksudnya juga masuk dalam makna istiqamah itu adalah kita melaksanakan semua ketaatan secara keseluruhannya. Al-zahiratu wal batinatu, sama ada zahirnya, zahir ataupun batin. Wa tarkul manhiyati kullaha kazalik, dan begitu juga meninggalkan segala yang dilarang keseluruhannya. Fasarat hazihil wasiyah jami'ahu liqisalid din kullaha, dan menjadilah wasiat ini sebagai masuk segala urusan agama secara keseluruhannya. Jadi istiqamah ni maksudnya kita ikut, kita konsisten, kita berterusan dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mudah, kita sebut mudah istiqamah, tapi dari sudut kita nak istiqamah itu sendiri memang payah, ada cabaran. Kan, ada cabaran. Kalau kita kata tengok dalam bulan puasa, barangkali tuan-tuan, puan-puan boleh khatam Quran sebulan, kurang-kurang sekali. Barangkali ada yang 2 kali, 3 kali boleh khatam sebulan, kan? Mana sekurang-kurangnya kalau dia sekali, dia boleh khatam, dia baca satu hari, dia boleh baca 1 juzuk. Banyak tu 1 juzuk, sekali nak berderah barangkali mungkin sejam lebih kurang lah, 1.5 jam dia boleh habis satu juzuk itu. Jadi itu cuma boleh tak boleh. Siapa yang bulan Syawal ni dah khatam 30 juzuk? Angkat tangan. Saya pun tak angkat tangan. Jadi itu yang kata payah istiqamah ni. Nak istiqamah ni cukup payah. Ada cabaran. Ada sekali itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang paling rapat dengan Nabi SAW, dia tengok pada rambut kepala Rasulullah SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, araka qad shibta." Aku tengok kamu ni dah beruban, kau banyak uban. Ditegur Rasulullah SAW. Terbanyak beruban ni. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
syaibatni hudun wa akhawatuha. Maka Rasulullah jawab, Rasulullah kata telah menyebabkan atau menjadikan aku beruban surah Hud dan saudara-saudaranya. Bukan saudara Hud, surah-surah yang lebih kurang temanya ataupun persoalannya sama dengan surah Hud. Antara tema yang ada dalam surah Hud itu adalah berkenaan dengan istiqamah. Sedang Rasulullah pun kalau sebut tentang istiqamah, memikirkan tentang istiqamah ni boleh jadi beruban. Tambah kita, memang satu benda yang berat. Cabaran dia kuat kepada kita nak istiqamah. Dan akhwat wa saudara kepada surah Hud ini yang ada tema yang boleh menyebabkan beruban ini kena beratlah, maksudnya tema yang dibincangkan. Kalau surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, kemudian surah Al-Mursalat, kemudian surah Amma Yatasa'alun. Dan surah-surah itu antaranya adalah dia membicarakan tentang hari kiamat, persoalan kedudukan manusia pada hari kiamat dan sebagainya. Jadi itu adalah dan juga tentang istiqamah yang disebut juga dalam surah Hud. Jadi itu cabaran, memang susah kita nak istiqamah ini. Cumanya Islam ini walaupun kadang-kadang kita rasa ada cabaran, ada susah payah dalam kita nak melaksanakan istiqamah ini, tapi Quran, hadis dia bagi panduan kepada kita macam mana nak beristiqamah. Ada ulama sebut kerana beratnya istiqamah ni dan utamanya istiqamah daripada benda-benda lain, ada yang menyebut bahawa al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Maksudnya istiqamah ini lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah ni lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah ni apa? Karamah ni benda pelik-pelik yang kadang berlaku, benda yang hebat, terkadang sama ada orang tu sendiri tahu atau dia tak tahu. Maknanya beginilah maksudnya. Istiqamah ni lebih baik daripada 1000 karamah. Contohnya beginilah. Tiba-tiba atau satu masa kita tengok ada orang berjalan atas air. Pernah tengok orang berjalan atas air? Dia boleh lintas sungai tu, tak payah pakai, lalu macam tu. Lepas sungai. Atau kita tengok orang boleh terbang. Kita kata dia ada karamah lah. Tak semua orang boleh terbang. Payah. Tak ada. Jadi, kalaulah ada orang yang macam tu pun, boleh jalan atas air, boleh terbang, ataupun boleh buat benda pelik-pelik. Dia boleh balin dekat tiang kain pelikat dekat tiang tu, masuk dalam tiang tu kain pelikat. Macam mana kain pelikat boleh masuk dalam tiang? Itu karamah lah tu kan. Jadi ulama kata tak payah duk rasa pelik dengan orang macam tu. Tidak perlu kita merasa hairan dan pelik dengan karamah itu. Tapi kita kena ambil perhatian kepada orang yang boleh istiqamah. Dan kita tengok dia, kita rasa pelik dan kita rasa takjub dan kita perlu ambil contoh kepada orang yang melaksanakan ataupun yang istiqamah, yang buat amal ibadat secara istiqamah. Orang itu yang lebih untuk kita nak ikut, kan? Kita nak ambil contoh dan sebagainya. Yang tu mungkin kurniaan Allah. Karamah itu adalah kurniaan kepada orang-orang tertentu. Ada juga karamah itu kan. Tapi itu adalah keistimewaan. Tapi kalau bab istiqamah ini, semua orang boleh buat, semua orang boleh ikut. Dan kita tengok, kita ambil bagaimana cara mereka melaksanakan sesuatu tu sampai jadi istiqamah. Dan pernah dalam satu hadis diceritakan, ditanya kepada Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallahi ta'ala. Nabi ada sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa amal yang menyebabkan Allah jadi kasih kepada kita, yang menjadi Allah paling kasih kepada kita? Nabi kata, amal itu adalah amal adwamuha
wa in qalla. Adwamuha wa in qalla. Maksudnya adwamuha wa in qalla, iaitu amal yang dibuat secara berterusan, secara istiqamah walaupun sedikit. Allah lebih suka amal itu walaupun sikit tapi berterusan daripada amal yang kita buat banyak tapi sekali tu yang kita buat, atau 1-2 kali saja. Itu yang disebut oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak sebut tadi beberapa panduan yang ada dalam Quran berkenaan dengan istiqamah, iaitu yang dicatatkan di dalam surah Hud, bermula daripada ayat 112 sampai ayat 115. Itu antara petua ataupun boleh juga ada orang sebut rukun istiqamah. Surah Hud ayat 112 hingga ayat 115. Petua ataupun satu perbincangan, pernyataan daripada Quranul Karim tentang istiqamah dan perkara-perkara yang berkait dengannya. Iaitu yang pertama daripada daripada ayat 112, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maksudnya, dan oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul, iaitu istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran, yakni bertaubat, mengikutmu berbuat demikian, dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Jadi yang kita nak tengok apa yang disebut ni adalah kita tengok pada satu perkataan yang disebut dalam surah, dalam ayat 112 itu, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Wa la tatghaw ni maksudnya jangan kamu melampau. Tara, perkataan tara itu maksudnya melampau. Satu, dalam ayat ni, dalam 112, 113, 114, 115, ada 4 perkara. 2 perkara yang disuruh kita tinggal untuk nak jaga istiqamah, dan 2 perkara lagi disuruh kita laksanakan untuk jaga istiqamah. 4 perkara saja. 2 perkara kita kena tinggal, 2 perkara lagi kita kena buat. Yang pertama, kalau nak istiqamah, kita jangan melampau. Melampau ni adalah benda yang biasa, benda melampau ni adalah benda yang haruslah, benda yang kita boleh buat, yang kita jadi melampau. Makan ni benda harus kan. Kadang-kadang kita jadi melampau, berlebih. Kalau kita makan lebih, jadi ulak sawar. Jadi kita jadi malas, kan? Kita akan jadi malas. Tengok kalau makan itu benda melampau ni adalah jadi pada benda-benda yang benda harus, benda halal yang kita buat, kan. Kalau kita maksudnya kita bersembang dan sebagainya, layan kawan-kawan dan sebagainya, panjang sangat masa, lebih masa pun, dia jadi melampau walaupun benda tu benda boleh, benda harus. Jadi menyebabkan kerana kita melampau ni dalam benda-benda yang dibolehkan ini, menyebabkan kita tak jadi istiqamah ataupun terlepas daripada kita nak buat benda-benda yang baik yang sepatutnya kita buat. Dalam hadis mungkin banyak disebut tentang hadis, kan, Islam ni pun disuruh kita buat ibadat tapi jangan melampau. Kan ada 3 orang sahabat itu datang nak jumpa Rasulullah, tanya nak tahu macam mana keadaan ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tak keluar lagi dan mereka bersembang sesama mereka dan didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kan, lalu mereka kata, apalah kita ni nak banding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia ni adalah seorang rasul yang diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Tak apalah lagu mana Nabi kita ni biasa-biasa saja. Lalu dia kata mereka pun nak jadi nak buat ibadat ni dengan banyaklah. Satu, seorang tu kata dia akan puasa tak buka-buka. Tiap hari ni nak puasa. Seorang lagi kata dia
Dia nak berjaga malam, tak mau tidur, nak buat ibadat malam, sembahyang malam dan sebagainya. Seorang lagi dia kata dia takkan kahwin, dia kata. Kerana kalau kahwin ni susah, dia kata. Dia tak akan kahwin. Benda tu didengar oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah keluar. Dia kata, akulah ini atqakum. Akulah orang yang lebih bertakwa daripada kamu, paling takut kepada Allah. Aku puasa, aku berbuka. Kan? Aku puasa, aku buka. Kita buka tak puasa-puasa. Apa ni ya? Kemudian aku tidur pada waktu malam dan aku bangun waktu malam. Dia tidur juga pada waktu malam. Kemudian aku juga mengahwini perempuan. Jadi itu panduannya dari segi ibadat ini pun disuruh kita bersederhana, jangan terlalu melampau. Kadang memberatkan ini menyebabkan kadang kita jadi hangat-hangat di ayam dan sebagainya. Dalam masalah ini maksudnya kita melaksanakan secara tidak keterlaluan. Jangan melampau dalam benda-benda yang harus ini. Yang kadang-kadang dia akan menjadi penghalang kepada kita nak buat amal kebajikan. Kena kontrol benda-benda yang harus, yang dibolehkan. Kadang-kadang dia menjadi penghalang kepada kita. Kalau kita nak sedekah, infak dan sebagainya, kita ada duit, kadang-kadang kita beli barang-barang yang kadang tak perlu dan sebagainya. Menyebabkan kita dah tak boleh nak infak kerana kita beli kepada benda lain, benda yang kita rasa kita minat. Kita minat dan sebagainya. Ulama ni nak ajak kita macam-macam lah, supaya ni kita ni jadi baik dan sebagainya. Dari segi makan minum ni, kita pernah dengar para ulama cerita bagaimana mereka ni sangat berpada lah dari segi makan minum apa yang ada. Hak tu yang makan je lah, tak sodok nak fikir sangat nak makan apa-apa. Para ulama amilin ini, muqarrabin ini, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, sehingga kan mereka ini tak mau nak terlintas dalam pemikiran mereka teringin nak makan apa-apa. Contohnya, teringin nak makan pulut durian. Dia tak mau sampai begitu, dia tak mau lintas tu. Bila dia rasa teringin nak makan pulut durian, maka dia pun usaha cari lah. Usaha cari. Benda ni boleh cari, tak ada masalah, carilah. Bukan haram pun. Dan guna duit dia pun. Tapi kalau dia rasa teringin nak makan pulut durian, kemudian dia pergi cari, jumpa pulut durian tu pun dah kira melampau lah, kira melampau dah macam tu. Kerana dia teringin kemudian dapat daripada benda yang dia nak makan. Nak didik dia supaya makanlah apa yang ada tu. Bukan maksudnya tak boleh makan benda sedap-sedap, tak, makanlah. Kalau orang nak buat kenduri, cuba nak jamu pulut durian, jangan buat tak makan kan. Terus bantai je lah. Kan, tak ada masalah. Tapi dari segi kita rasa teringin dan sebagainya, kerana rasa teringin tu, bila kita dah dapat, dia akan mendidik kita nak teringin pada benda lain, dan kita nak rasa kita nak boleh dapat dan sebagainya. Itu dari segi ulama ni, mereka nak didik, cara mereka nak mendidik kan. Bila macam tu, jadi kita ni apa ada kita makan je lah. Kadang-kadang kita rasa kita nak makan apa, tak boleh. Orang dulu boleh, kita nak marah orang lah, sebab kita dah teringin lah tadi ni, sebab teringin kan, teringin. Kerana kita nak makan pulut durian tu, nak pergi cari durian, kita lalu traffic light lambat sangat, orang lalu jalan slow pun, jadi kita marah kat orang tu, apa ni kau ni lambat, selagi nasi lemak aku nak beli tu habis kan. Itu puncanya kerana kita teringin. Dia tu sebabnya tu, rasa teringin tu kadang-kadang dia membawa pada kita buat benda yang tak elok, atau tinggal istiqamah. Masa dah nak habis tu, sip baik masa nak habis. Ada lagi 3. Tadi apa? Ada 4 kan? Dia punya petua tu, yang 4 tu pecah 2. 2 benda kena tinggal, 2 benda kena buat. Iaitu yang pertama, tinggal melampau. Wala tatrau, jangan melampau. Untuk istiqamah ni, dalam melakukan benda-benda yang dibolehkan, benda halal. Yang kedua, ayat daripada 113 surah Hud, Allah sebut, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun.
Ayat yang awal tu Allah sebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, maka kamu akan disambar oleh api neraka. Kalau cenderung kepada orang zalim pun akan kena api neraka. Ayat ini kita boleh tengok kalau dalam huraian kita boleh faham sama ada satu dari sudut yang zahirnya, maksudnya jangan cenderung kepada orang zalim. Kerana kita cenderung pada orang zalim, orang jahat ni juga dia akan jadi menyebabkan kita pun takut dia akan jadi terpengaruh dengan kejahatan. Bila kita duduk ada dalam kejahatan, maka kita tak buatlah benda-benda kebaikan ini. Dan yang kedua maksudnya wala tarkanu ilal ladzina zalamu ni fatamassakumun nar, maksudnya juga disuruh kita tinggal benda-benda yang berbentuk maksiat, dosa dan sebagainya, kerana benda itu juga menyebabkan kita payah untuk melakukan kebaikan. Dalam masalah penafsiran ataupun penghuraian kepada makna cenderung kepada zalim ni lagu mana? Ada satu masa ni seorang ulama tabi'in namanya Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri. Ada orang main tanya dia. Ya, ini orang yang main tanya dia ni adalah seorang tukang jahit kepada satu orang zalim. Dia kerja sebagai tukang jahit kepada orang zalim. Lalu tanya, wahai Sufyan As-Sawri, aku ni kerja tukang jahit kepada orang zalim. Adakah aku termasuk dalam ayat ni, iaitu orang yang cenderung kepada orang yang zalim? Orang yang cenderung kepada orang zalim sebab dia kerja tukang jahit kepada si zalim ni. Sufyan As-Sawri kata, kamu tak masuk dalam golongan. Selamatlah dia. Kamu adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Bukan orang yang cenderung kepada orang zalim, tapi dia masuk terus kepada orang yang zalim. Sama dengan tuan dia. Sufyan As-Sawri kata, orang yang cenderung kepada kezaliman ini adalah orang yang jual jarum dekat kamu. Kamu tu masuk orang zalim. Orang yang jual jarum dekat kamu untuk menjahit kepada si zalim ini adalah orang yang cenderung kepada kezaliman. Maksudnya macam tu punya sikitnya ada sikit-sikit tu, itulah masuk cenderung kepada kezaliman. Maksudnya cenderung ni maksudnya kalau kita tak ikut dia pun kita redha. Orang zalim ni redha dengan orang zalim. Kan kita redha, tak apalah, biar pergi kat dia lah. Kan kita tak ada terdetik dalam hati, kita tak setuju dengan kezaliman tu, kemungkaran, kejahatan itu pun dah kira cenderung kepada kezaliman. Jadi benda-benda inilah yang kadang kita sebut kata benda dosa, benda maksiat, kemungkaran ni menyebabkan kita payah nak buat amal soleh. Kita dah sebut dah dulu bagaimana Imam Syafi'i sendiri pun sampai masa dia payah nak hafal kan. Jadi mengadu kepada guru dia Waqi', siapa dia payah nak hafal, maka Waqi' kata fa arsyadani syakautu ila Waqi'in su'u hifdhi. Aku mengadu kepada guruku Waqi', aku payah nak hafal. Hafal tak ingat. Kemudian dia kata suruh tinggal. Tok guru dia Waqi' kata kamu tinggal maksiat. Kerana kebaikan itu adalah cahaya. Jadi itulah maksudnya kena tinggal satu, jangan melampau. Yang kedua, tinggal. Kita cenderung kepada orang zalim, lagi-lagilah berlaku zalim, dan tinggalkan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita terdorong mudah untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah untuk kita istiqamah. Habis dua perkara yang kita kena tinggal lagi dua perkara yang kita kena buat. Disebut dalam surah ayat 114 surah Hud, wa aqimis salah. Wa aqimis salah tarafail nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Maksudnya, dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Zalika zikra lizzakirin. Yang demikian itu menjadi peringatan kepada orang yang nak beringat. Jadi sembahyang itu disebut tu, sembahyang tu akan menghapuskan kejahatan.
Kita kekal dalam semayang dalam keadaan yang terbaik, memenuhi rukun, syarat dan sebagainya. Kemudian kita tambah lagi semayang yang sunat, maka dia akan menjadi pendorong kepada kita untuk istiqamah dan kekal kita dalam kebaikan. Dan yang terakhir, benda yang keempat yang kita kena buat untuk kekal istiqamah adalah ayat 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Hendaklah kamu bersabar, sabarlah wahai Muhammad dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang keempat adalah kena sabar. Ya, dalam ketaatan pun kena ada sabar, dalam nak meninggalkan kemungkaran maksiat pun perlukan kesabaran. Jadi itulah sebuah ringkas yang dapat disampaikan pada malam ini. Moga-moga kita boleh ambil pengajaran daripadanya yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap itu kelemahan kesilapan dari saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Lambat-lambat.